Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Yang saya hormati barisan yang terkuasa Masjid Al-Ilmi Sungai Berombang, Simpang 4 Perlis, tuan-tuan pemuda Allah sekalian. Pertama sekali, marilah sama-sama kita manjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana limpah kurnianya dengan rahmatnya. Dia beri masa kepada kita, dia beri tenaga, dia beri kesihatan. Jadi kesempatan pada hari ini dapat sama-sama kita berjumpa kembali. Lebih kurang tuan sebulan lebih tuan kita berhenti tuan. Saya pun kalut dengan duk mengaji lah ni. Mai hari Sabtu saya ada kuliah pagi tu. Jadi bila mai malam Jumaat tu kan, mai ke pagi 2-3 pagi tu dia buat kerja assignment kadang tu. Jadi mai pagi subuh tu jadi tak ada nak main menjid tuan-tuan ni. Saya lagi balik nak kena pergi kuliah pula tuan. Kita pada hari ni tuan, saya akan sambung tajuk kita ni berkaitan dengan bab zakat dan sedekah. Tajuk kita pun masuk bab lah dah ni. Lepas ni kita akan masuk bab baru lah, yang lain pula. Dan tajuk kita ni berkaitan dengan larangan meminta-minta. Tak boleh kita meminta-minta dan haram bagi yang berkecupan. Kalau kita ni tak ada apa sangat, dah habis mereka dah usaha buat yang tu tak jadi sebagainya, lain kali baru nak kena minta ke orang, boleh minta. Tapi bagi orang yang mampu pula, tiba-tiba dia saja minta suka-suka, malas, segan, tapi suka nak minta duit apa sebagainya. Orang lagu ni Nabi kata haram untuk orang yang berkecukupan ni. Ya, apakah dalil? Apakah cerita tentang larangan orang yang suka minta sedekah dan sebagainya ni? Itu dah sebelum saya nak bagi tajuk kita hari ni, kita akan ulang kaji sikit tuan-tuan berkaitan dengan rahsia di balik umur 40 tahun. Apakah cerita dia di sebalik umur 40 tahun ni tuan-tuan? Kita ulang kaji sikit berkaitan dengan rahsia di sebalik umur 40 tahun. Jadi Allah menciptakan manusia ini untuk melaksanakan perintah dan menjauhkan larangan. Dan Allah memberikan peringatan bagi mereka dengan umur yang Allah berikan kepada mereka. Allah berfirman dalam surah Fatir ayat 37, awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkara wa ja'akumun nadhir. Dikatakan kepada mereka, bukankah kami telah memanjangkan umurmu untuk dapat berfikir bagi orang yang mau berfikir? Apakah telah datang kepadamu seorang memberi peringatan? Ayat pertama tu surah Al-Fatir ayat 37. Bukankah kami telah memanjangkan umurmu? Nampak tuan, kita Allah bagi panjang umur. Berapa ramai kawan kita tuan, jiran kita, kawan kita, sahabat kita, adik-beradik kita yang mana dah meninggal dah. Umur satu bayar je tuan. Dulu sekolah sekali, tadika sekali, sekolah menengah, sekolah rendah sebagainya. Jadi tapi dia pi awal bagi kita tuan. Berapa ramai tuan. Untuk dapat berfikir bagi orang yang mau berfikir. Kalau kita ambil pengajaran, Allah bagi aku panjang umur ni sebab apa? Allah sayang kita ni bau untuk beribadah lagi, untuk berbetul balik benda yang kita silap dulu. Kita minta ampun pada Allah balik, bertaubat tuan-tuan. Dan apakah tidak dapat padamu seorang pemberi peringatan? Tak ada ke orang bagi peringatan? Sudah datang Nabi tuan, Nabi Muhammad SAW untuk bawa kita balik. Daripada jalan sesat dulu ni, kelam kepada cerah. Daripada salah kepada betul. Daripada gelap kepada cerah. Daripada tak tahu mana-mana kepada tahu. Daripada sesat kepada yang benar tuan. Jadi tak ada ke orang beritahu. Sampai zaman sekarang pun ada lagi tuan, al-ulama warisatul anbiya, dia bagi tahu lagi, terang lagi. Walaupun Nabi dah meninggal 1400 tahun lepas, kita masih lagi dengar kan, kuliah-kuliah, ceramah sebagainya, peringatan sebagainya. Untuk apa? Balik pada jalan yang benar. Sebagian ulama mengingatkan bahwa peringatan itu ketika manusia sudah berumur 40 tahun. Itu sudah diingatkan oleh Allah untuk kembali kepada Allah. Apa tuan? Kalau kita tengok bahasa kita lah ni, orang putih ada kata life step 40. Hidup ni step 40. 40 tu dia main naik syekh kedua. Muda-muda lah dulu. Tapi 40 ni di buah dia 3, dia 4 tu kadang orang muda pun kalah tuan.
kacau. Dia kena beringat. Sepatutnya umur 40 ni dia dah matang dah. Dia dah kerja dah, dia ada keluarga, dia ada anak isteri sebagainya, dia ada suami sebagainya. Jadi time tu dia dah matang dah umur 40 ni. Kan? Kalau umur 20 dulu mungkin nak mula kerja, harta pun tak ada, rumah pun tak ada, sewa. Kalau umur 40 ni pun rumah dah ada sendiri sebagainya, kerja pun dah tetap sebagainya, dah ada sebagainya benda-benda. Jadi buat dunia ni dia mungkin dah clear dah. Cuma tuan, kita kena tengok balik apa yang patut kita buat tuan. Dan sebab apa? 40 ni peringatan bagi Allah tuan. Untuk taubat kepada Allah, untuk melaksanakan amal-amal soleh, untuk menjauhkan semua perbuatan dosa dan maksiat. Sebagian mufassir menafsirkan umur 40 tahun. Jadi cerita dia, kalau umur 40 tahun ni tak ketahuan hala lagi, bahasa pelik kita tak ketahuan juis lagi. Kan? Duk melepak, duk bermaksiat, duk hura-huri, duk lara lagi. Mana mungkin tuan, 40 ke atas tu lagi teruk tuan. Kalau 40 ni dia dah okey, daripada dulu ni teruk, dia pun dah putih diri, daripada tak pernah solat berjemaah, mai solat berjemaah, daripada tak tahu ngaji sebagainya. Jadi tuan, dia akan okey, akan clear ke depan. Kalau 40 ni pun masih sulit, jauh lagi tuan. Karena umur itu umur kematangan manusia. Jadi hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sana, kata Allah dalam surah Al-Ahqaf. Surah Al-Ahqaf ni Allah kata pula, sehingga apabila dia telah dewasa dan umurnya sampai 40 tahun. Jadi umur 40 tahun ni dah matang dah dewasa dah. Tak mengarut dah. Kalau kita pun dah tahu dah beza baik buruk ni apa benda, logik sebagainya, dan baik untuk kita, pikat panjang sebagainya, nak buat benda apa pun dia ada dia punya garis panduan. Sebab apa? Kita dah matang dah. Ayat 15. Apabila sudah mereka mencapai umur yang matang, yaitu 40 tahun. Jadi sudah 40 tahun itu umur yang matang tuh bagi manusia. Maka Nabi diutus oleh Allah SWT ketika berumur 40 tahun. Sebab tu Nabi pun sendiri jadi rasul ni umur 40. Jadi Nabi kan. Jadi itu salah satu umur yang kematangan. Udah mulai dia berfikir taubat atas semua dosanya. Tinggalkan semua yang haram, tinggalkan semua dosa-dosa besar, tinggalkan semua yang tidak bermanfaat, kembali kepada Allah. Sepatutnya benda-benda lara yang tak guna ni tinggal dosa, minta ampun kepada Allah, kembali kepada Allah, beribadah sebagainya. Dan itu yang sepatutnya kita buat. Yang tadinya enggak sholat, taubat dia. Yang tadi minum khamar, dia taubat. Terus kembali kepada Allah. Tapi kalau sudah lewat dari situ sampai 50, 60 tetap begitu, sulit dia untuk kembali. Kalau umur 40 ni pun tak ketahuan hala lagi, 50 lagi payah, 60 dia lagi sulit. Bukan tak boleh, hidayah ni milik Allah. Tapi nampak kata kena tengok balik kita, kena muhasabah balik, kena kembali kepada Allah. Karena umur umat Islam ini 60 sampai 70. Nabi kata pula apa? Umur umat aku 60 70. Ada yang umur 70 80 90 tapi tak ramai. Ada pula yang meninggal awal 40 30 20 pun ada meninggal tapi tak ramai. Tapi yang banyak meninggal ni 60 70 itu. Nabi Amar ummati baina 60 ila 70 wa aqallu ma yajuz, kata Nabi. Umur umatku antara 60 dan 70. Sedikit yang lewat daripada itu. Dan ketika kita diberikan umur panjang, pada hakikatnya kita sudah sedikit lagi akan mati. Setiap umur itu bertambah, umur itu juga berkurang. Kita lah ni disambut hari jadi contohnya. Oh, Alhamdulillah umur saya 40, umur saya 50, umur saya 60. Alhamdulillah Allah beri panjang umur. Tapi rupanya kalau kita tengok balik, umur tu panjang. Kita pusing balik apa tu yang kira yang gini. Jangka masa waktu yang ada siang tu, rupanya kita ni masa nak meninggal ni tak lama mana dah. Lagi dekat kan. Kalau kita beli roti pun, roti Gardenia ke roti apa kat kedai tu, ditulis tarikh berapa bulan. Ni 14 hari bulan. 16 hari bulan 11 expired. Jadi kulat dah. Jadi apa tu tak boleh makan dah. Tu roti. Kita pun ada juga tarikh expired kita. Bila kematian kita. Tak tahu bila tuan. Mungkin saat lagi, mungkin esok, mungkin lusa, mungkin 10 tahun lagi. Semua orang tak sama tuan.
Dalam surah Yasin ayat 68 Allah berfirman, "Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalq afala ya'qilun." Dan barang siapa kami panjangkan umurnya, kami kembalikan dia kepada awal kejadiannya, maka mengapa mereka tidak mengerti? Apa ayat ini? Dan barang siapa yang kami panjangkan umurnya, nescaya kami kembalikan dia kepada awal kejadian. Sebab apa? Allah beritahu kita beranak tuan, tak boleh berjalan, duk duk makan pun orang suak, gigi pun tak ada, tumbuh gusi balik, tumbuh apa tu, depa tumbuh gigi banyak. Bila nak mati nanti pun gigi daripada banyak tuan, luruh dah. Gigi pun tak ada. Cakap pun kan ayak lah, betul ayak. Nanti gigi dah ada, ayak. Bunyi pun tak lain dah. Budak-budak belajar kata. Dulu ni duduk berjalan ni elok ni. Melo pembungkuk, tararat sebagainya, balik pada budak-budak balik. Dulu ni nak sembang, nak kata ABC 1 2 3 pun payah nak belajar. Contoh, lah ni pun main ujung tua tuan, dia main nyanyuk, dia main sembang sebagainya, lupa dah setengah. Nampak? Balik pada apa? Balik pada awal kejadian kita. Daripada dulu ni duk makan sendiri tuan, lah ni kena ada orang suak lah. Duk pergi kencing, duk pergi berak, beli ayam tuan, lah ni kena ada orang dukung lah. Contoh. Sebab apa? Awal kita beranak pun macam tu lah. Kita perlu pertolongan orang. Dan kita nak mati nanti pun, bila main umur dah tua nanti, kita tak larat urus sendiri. Balik pada asal balik. Maka mengapa kamu tidak mengerti? Tak tahu ke? Nampak Allah peringat tuan. Dia baca Yasin hari-hari tuan. Hari Jumaat dia baca kita ni kadang-kadang ni. Tapi dia tak tahu pun apa yang surah tu sebut. Apa pengajaran yang patut kita ambil ibrah tuan. Jadi tengok tuan. Al-Quran ni kena baca, kena faham, kena amal dan kena buat tuan. Artinya ketika umur ini bertambah dari 30, 40, berarti sudah dekat kematian. Kalau umur yang diberikan oleh Allah 60 sampai 70, ketika dia sudah umur 50, tinggal di atas 10 tahun lagi. Kalau kita tengok balik, Nabi Habib umur mak aku 60-70. Kalau kita umur 50 lah ni, kita baca kan 10 tahun lagi kan. Tapi itu pun tak tentu. Tapi Nabi kata jarak tu lebih kurang lagu tu. Tapi ada yang meninggal awal kan. Kalau umur 60 tinggal 10 tahun lagi. Tinggal dia berusaha untuk melakukan amal-amal soleh. Tapi banyak juga yang tak sampai itu. Awak ni dia buat gambar ni. Ni umur setahun, umur 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 60 tahun ada yang lebih. Setiap orang ni tak sama pengakhiran kita. Umur berbeza-beza. Jangan risau tuan. Panjang umur ke tuan, pendek ke, yang tu nombor 2. Yang pertama tuan, penting balik umur kita berapa panjang pun pendek ke, berkat. Kita guna betul-betul ni. Kalau kita umur 20 tahun, 20 tahun kita ni manfaat dan bertaubat, minta ampun kepada Allah, kita buat ibadah cukup sebagainya. Kalau 60 pun umur yang bermanfaat. Ni umur 100 tuan, tapi tak berkat, tak guna tuan. Baik kita umur berapa pun itu hak Allah. Kita doa bagi panjang umur, tapi berkat itu sempurna kita bagi kita bersedia siaga nak pergi ke akhirat nanti bekalan cukup. Itu kita nak tuan. Ada yang Allah wafatkan ketika dia umur remaja, atau dia masih kecil, atau ketika dia sudah dewasa. Banyak yang diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kembali apakah dia sudah mempersiapkan bekal atau belum. Itu soalan dia. Cukup bekal tak kita ni? Ibadah cukup dah? Ke tak cukup ke? Amalan kita ni apa tu nak buat ke akhirat ni macam mana? Kalau kita buat dosa pula dan bertaubat tak kita ni? Minta ampun tak kepada Allah? Dan kita sering kalau kita ada orang meninggal dunia, kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Siapa yang meninggal kita ni, yang kembali kepada Allah ni, Nabi ajak inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sebutlah, lepas tu bila ada musibah saja sebut perkataan ini. Sesungguhnya kami ini milik Allah dan kami ini kembali kepada Allah. Kita milik Allah. Mai daripada Allah, balik pun kepada Allah. Kita mai daripada syurga, kita nak balik pun kepada syurga. Cuma kerja buat kita di dunia ni membezakan kita ahli syurga ke ahli neraka. Itu tempat kita kembali tuan. Sungguhnya kami ini milik Allah dan kami ini akan kembali kepada Allah. Arti kita semua ini milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Mestinya kalau orang mengucapkan kalimat itu, mestinya dia sadar bahwa dia pasti akan mati. Pasti akan mati. Kalau kita sebut kematian saja, inna lillahi wa inna raji'un. Kita pun sedar, aku pun nak balik juga ikut dia.
nak pergi kepada Allah balik. Sebab apa? Kita mai daripada Allah, kita balik kepada Allah. Kita hidup ni pun hidup sementara. Yang duk pulung buat bendang, duk buat berniaga apa semua ni bah, nak makan tuan-tuan. Bukan nak buat harta apa pun. Buat harta banyak pun 60-70 anak kita, cucu kita tuan, depa pula waris nanti. Dan kalau kita pun tak clear tuan, tak jadi tuan. Kita nak tuan, kita ni duduk dunia ni bekalan akhirat itu sempurna. Bagi cukup tuan. Ni dah pulun duduk dunia ni macam nak duduk selama-lamanya. Mari kita balik tuan. Dan dia pasti menjadi penghuni kubur. Dan dia pasti akan dikumpulkan oleh Allah di padang mahsyar. Dan dia pasti akan ditanya oleh Allah tentang apa yang dilakukan. Nampak tuan, kita panjang tuan, duduk kat dunia ni, ni, lepas tu kita mati nanti, duduk alam barzakh, dalam kubur. Kemudian tu mana pula tuan? Duduk lama ni, kalau kiamat mungkin 10 tahun lagi. Tu kalau dekat. Kalau kita mati esok lusa ni, kiamat. Nabi Muhammad itu pun 1400 tahun, malah ni. Tu Nabi Adam pun ni, dia cipta dunia tu, main ke bumi ni. Dah lama dah, beribu-ribu tahun dah. Tak kiamat lagi tuan. Bayangkan. Kiamat dia katalah, andai kata 1000 tahun lagi ke depan. Contoh. Kita akan dibangkitkan pula nanti di padang mahsyar. Contoh. Lepas tu tuan, dikira pula mizan kita macam mana, timbangan kita, amal soleh kita dan sebagainya. Dekat sini pun berapa lama tuan. Akhir kali ke neraka ataupun ke syurga. Itu kita punya time frame kita, jalan kita tuan. Pasti. Ini tentang kehidupan kita. 40 tahun ni tuan-tuan dia balik. Bukan apa, bukan nak gembang apa. Samalah 10 tahun ke 20 tahun ke, dia mesti kita kena bersedia nak mati ni. Jadi umur 40 tahun ni sepatutnya dah okey dah clear dah. Dunia pun stable dah. Akhirat lagi-lagi kita kena bersedia. Okey, tajuk kita hari tu kan. Saya dah kaji balik dah. Larangan mengeluarkan yang buruk-buruk dalam sedekah. Seorang ni dia keluar sedekah tapi dia bagi yang buruk-buruk. Yang mana yang dia sendiri pun tak mau. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah di jalan Allah sebahagian dari hasil usahamu." Kita ada duit tuan, Allah bagi rezeki, kita kongsi dengan orang, bayar zakat, bagi sedekah dan sebagainya. Dan sebahagian dari apa yang kamu keluarkan dari bumi untuk kamu. Allah bagi pada kita ni pokok bendang. Daripada bendang tuan, ada apa tu padi benih sebagainya tu jadi beras, kita boleh makan nasi, rezeki bagi kita. Daripada tanah tuan, Allah bagi tuan ayam apa semua tu kita buat arum manis contohnya, buat pertanian, buat berniaga sebenarnya. Kita kena keluar balik dari muka bumi ini. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan daripadanya. Jadi Allah bagi rezeki usaha kita ni. Daripada tanah tu apa, ada hasil sebanyak. Boleh sangit dua, 1000 dua, 100 dua tuan. Jadi duit yang kita dapat tu kita ambil manfaat. Dan jangan lupa pula ada pula kena bayar zakat kepada orang yang berhak tuan. Atau keluar sedekah kepada orang yang memerlukan. Dan Allah beritahu pula, dan janganlah kamu memilih-milih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan kepadanya. Kalau kita pun tak mau benda tu, kita jangan bagi ke orang. Padahal kamu sendiri pun tak mau mengambilnya. Melainkan kamu pejam mata. Kalau kita suka ke orang pun, baju pencari berubah ni dia bagi kat aku pula. Dia sendiri pun tak mau pakai, bagi ke orang. Tak betul kan? Kita bagi ke orang ni baju yang elok. Contohnya, yang kita bagi pun sebab apa? Mungkin tak padan. Kan? Tu saja. Boleh kata koyok ke apa ke cari ke apa ke, bukan. Kita bagi tu sebab elok lagi tapi tak boleh pakai. Dan kita pun badan pelan besar, pelan kecil dan sebagainya. Contohnya. Jadi kita bagi ke orang. Contoh. Itu iya. Tapi kalau bagi pun aku sendiri pun nak pakai, takkan nak bagi ke orang. Timbang tara kan. Sebab Allah larang. Dan ketahuilah bahawa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Jadi benda nak bagi ke orang ni, bagi benda yang elok, yang mana yang kita suka, itu yang kita bagi ke orang. Bukan yang benda yang kita tak mau, lekeh, kita pun sendiri pun tak taingin. Jangan bagi ke orang. Al-Baqarah ayat 267. Dari Auf bin Malik radhiyallahu, dia berkata, Rasulullah SAW keluar dengan membawa tongkat. Satu hari Nabi keluar daripada rumah dia bawa tongkat. Tiba-tiba seseorang menggantungkan kurma yang sudah rosak. Jadi zaman Nabi dulu ni, dekat masjid Nabi ada banyak tiang-tiang masjid Nabi. Mereka macam mana? Mereka akan letak kurma-kurma macam kita lah. Ada kebun pisang ke apa, kita buat kenduri. Kat luar masjid kita buat satu tali, kita gantung-gantung pisang tu. Siapa nak ambil lah makan. Kan? Kenduri lah contohnya lebih kurang tu. Jadi dalam banyak-banyak gantung kurma tu,
beliau tusuk dengan tongkat yang pegang tu, dia tojok. Sambil berkata, sekiranya pemberi sedekah ini mau, tentu ia boleh mensedekahkan kurma yang lebih baik dari ini. Sesungguhnya pemberi sedekah ini akan memakan kurma yang rosak pada hari kiamat. Nampak? Nak sedekah tadi bagilah elok-elok. Ni dah buah yang perang 2-3 hari kat kedai tu tak laku, barulah nak naik kenduri. Main pula, tengok lebam, hitam dah. Hitam kan ikut tu, boleh buat cucuk apa, cucuk jemput dah. Tapi nak buat kenduri kat orang pula. Tak betul kan. Kalau nak tuan, pergi goreng cucuk jemput, makan kenduri yang elok tu, cucuk jemput, panas-panas. Tu lain cerita. Yang zaman Nabi pun ada orang yang mana nak sedekah. Buah kurma banyak ni, tapi dia bagi buah yang lekeh-lekeh, yang mana yang tak laku, yang buruk-buruk, buah bagi ke orang. Nabi kata apa? Sesungguhnya pemberi sedekah ini akan memakan kurma yang rosak pada hari kiamat. Nampak? Kalau ikut baguslah dia nak buat kebaikan, nak sedekah. Tapi tak, sedekah tu tengok juga timbang tara balik. Kalau kita sendiri pun tak mau makan, jangan bagi ke orang. Kita sendiri pun tak lalu nak makan benda lagu tu, yang mana yang lembek sebagainya tak elok, yang kita bagi ke orang. Last bila dah akhirat nanti, kita akan makan balik benda yang kita sedekah dekat dunia yang buruk itu di hari kiamat, tuan. Hadis Hasan An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Okey, tajuk kita hari ini, tuan-tuan, berkaitan dengan larangan meminta-minta dan haram bagi yang berkecukupan. Tak boleh kita suka minta-minta ni. Susah sikit minta. Bukan lagu tu cara dia. Jadi yang kedua pula, dia ni ada tulang pak kerat tapi malas buat kerja, duk minta ke orang. Itu lagi Nabi larang, tuan. Apa dalilnya? Yang pertama, hadis Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Umar radhiyallahu, dia berkata Rasulullah SAW bersabda, iaitu apa dia? Sesungguhnya seseorang terus meminta-minta sehingga ia akan datang pada hari kiamat tanpa ada sepotong daging pun di wajahnya. Rupanya, tuan-tuan, lagi kita minta ke orang, minta. Kiamat ni, muka kita tak ada daging. Kita boleh kenal, tuan. Dia ni nampak kat hari kiamat nanti, dia berotak pada masyarakat nanti. Dia ni jenis suka minta-minta. Sebab tu muka lagi kita perasan, minta sekali, kita akan gerengau, garing, cakap muka kita sekali. 2 kali minta, gerengau lagi, cakap lagi. Lain kali, kalau bayangkan berapa kali umur daripada 20 tahun, main umur 60-70 ni, duk minta hari-hari, habis daging muka kita, kan? Nampak? Siapa yang suka meminta-minta, dia pada hari kiamat nanti, muka tak ada daging, habis tinggal tulang, kan? Jadi kan, ni apa tu perumpamaan yang Allah bagi, siapa yang suka minta-minta. Jadi kita hidup kita ni, jangan minta-minta, kan? Usaha dulu, buatlah kerja macam mana pun. Habis minta dah, habis rent dah pasal polis kita, tak kena ni, tak jadi sebenarnya, tak kena minta juga. Gagah pun kita minta. Tapi kalau kita dah okey pula isu usaha ni, usaha lagi. Itu cerita dia. Bukan hidup kita pergi pagi, naik gerek, naik apa semua, duduk pergi tunggu pula dekat nak ke, dekat pasar malam ke, pergi rumah-rumah pula minta-minta. Itu bukan cara yang Nabi ajar kita. Islam kita ni agama yang memberi. Yang kita memberi, bukan kita yang menerima. Islam ni kita agama yang suka bagi. Nak bagi macam mana? Kena usaha rajin. Bila kita ada rezeki banyak, kita akan memberi. Kalau kita tak usaha betul-betul, kita pula yang meminta-minta. Itu yang betul dah. Hadis Bukhari dan Muslim. Okey, yang kedua, dari Muawiyah radhiyallahu yang berkata, Rasulullah SAW bersabda, janganlah banyak meminta-minta. Nampak? Nabi sebut lagi dalam hadis lain, jangan suka minta-minta. Demi Allah, tidaklah seseorang meminta sesuatu kepada aku, lalu permintaannya itu aku penuhi, sementara aku tidak rela memberikan, melainkan apa yang aku berikan itu tidak akan ada barakahnya. Nampak, tuan? Jadi cerita dia, duk minta ni kena orang bagi dia juga. Tapi orang tu bagi pun, dia bagi pun tak apa nak ikhlas. Bagi lagu tu je. Sebab apa? Duk minta hari-hari, orang rimah, tuan. Tapi kalau dengan Allah, tuan, minta hari-hari Allah suka. Minta doa, minta apa-apa pun Allah suka. Sebab apa? Allah suka memberi. Allah Maha memberi. Tapi manusia ni, baik manakah, rajin manakah, baik mana pun, aku seorang je minta, ingat aku ni welfare ke? Rumah sebelah tak minta pula. Ni YB banyak lagi, pasal apa aku yang dia minta? Manusia akan kata lagu tu. Sebab apa? Dia sendiri pun berusaha. Dia pun mencari. Bukan dia ni, apa tu? Allah saja yang memberi. Kita ni nak kena berusaha, kena cari rezeki sebenarnya, boleh lebih ke orang. Kena usaha, kan? Jadi kita, tuan,
baik mana manusia pun alhamdulillah dia akan letih juga. Sebab apa? Dia pun mengharapkan kerja juga, mengharapkan pendapatan sebagainya. Jadi mintalah kepada Allah, tuan. Itu iya. Tapi dengan dunia ni kena berusaha. Bukan kita pergi minta-minta dekat orang. Hadis Muslim. Hadis yang ketiga dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa meminta-minta kepada orang lain untuk memperbanyakkan hartanya. Apa? Dalil yang ketiga ni beza. Dia minta dekat orang, tujuan apa? Nak bagi kaya lagi. Dia ada duit dah, tapi tak cukup. Dia guna jalan shortcut, suka minta-minta. Tipu sana, tipu sini. Abang kata dia susah, tapi dah. Itulah cara dia perbanyakkan harta. Jadi kalau orang lagu ni, maka sesungguhnya ia telah meminta bara api. Silalah ia mau menyedikitkannya atau memperbanyakkan. Kalau kita ni habis tak ada duit, tuan, lapang sungguh ni, tak ada apa nak makan, boleh kita minta-minta. Ni dah ada dalam bank tu 2-3 ratus, 2-3 ribu. Tapi saja nak minta apa? Dia nak bagi prepare. Ke depan nanti tak kalut. Minta-minta awal ni. Dah. Bukan lagu tu. Minta ni bila kita dah tak ada dah, baru kita minta. Kalau lagi ada, tuan, rezeki kita jangan kita minta. Guna yang ada tu, tuan. Perbanyakkan harta yang ada. Bukan kita habis. Jadi kita ni, semua orang ni ada dah, dia minta-minta nak bagi kaya lagi. Kalau lagu tu, tuan-tuan, macam mana dia ambil bara api. Minta banyak, bara api banyak lah dia ambil. Kalau dia minta sikit lah. Sebab apa? Dia bukan susah pun, tapi cari makan kat blok tu. Kita kena berhati-hati. Dia banyak-banyak lah tempat kita ni main minta sedekah. Kalau kita tengok balik, saya ke nak bagi. Sebab apa? Tengok main naik kereta pun kemas pada kita ni, kan? Main tengok pakai baju pun kemas lagi ni. Main tengok nampak sedikit ni sebagainya. Benda lagu tu kan kena rujuk balik, kena tengok balik. Okey, yang kelima. Dari Samurah bin Jundub radhiyallahu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya meminta-minta itu adalah bekas cakaran. Cakap, kan? Seseorang mencakar wajahnya sendiri dengan meminta-minta. Minta sekali, cakap sekali. Minta 5 kali, 5 kali cakap. Bayangkan. Kecuali seseorang yang meminta-minta kepada sultan sesuatu yang harus dia minta. Jadi kalau dia ni susah betul, tu yang kata ada asnaf, ada apa sebagainya yang susah ni, ada Baitul Mal, ada Ma'i, contoh polis kita ni. Mari Kedah, lagu Kedah, Johor, KL sebagainya. Jadi kalau lagu tu susah, pergi minta kat mereka tu. Ada tempat dia, itu tempat kita minta. Bukan kita main suka minta-minta. Sebab apa? Dia ada ruangan-ruangan tempat-tempat yang sepatutnya dia dapat, tuan. Jadi kalau kita saja minta, tuan, seolah kita macam cakap muka kita. 5 kali minta, 5 kali cakap. Sebab tu dalil yang awal tadi, muka kita tak ada daging, kosong, habis tinggal tulang. Sebab apa? Ni dalil dia. Orang yang suka minta-minta, macam mana dia cakap muka dia, habis tinggal daging, tuan. Hadis Tirmizi, An-Nasa'i, Abu Daud, Ahmad, Al-Baghawi, Ibn Syaibah dan Ibn Hibban. Dari Imran bin Husain radhiyallahu, bahawa Rasulullah SAW bersabda, orang kaya berkecukupan yang meminta-minta akan menjadi cacat di wajahnya pada hari kiamat. Kalau kat dunia ni dia kaya, tapi saja suka minta-minta, ataupun kekayaan yang dia ada tu hasil daripada tipu orang. Minta derma sana, minta derma sini, guna anak yatim, ambil 5-6 orang, tapi dia bawa subak kerja pula. Pergi stesen minyak, pergi stesen bas, pergi tempat makan, pergi nak, pergi pasar malam, minta sedekah. Tapi bukan apa, tuan? Untuk bagi income dekat dia. Berhati-hati. Buat lagu tu, tuan, kalau kata apa? Akan menjadi cacat di wajahnya pada hari kiamat. Kena berhati-hati dengan ancaman Allah ni. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya seorang laki-laki datang kepadaku untuk meminta sesuatu, lalu aku memberinya, kemudian dia pergi. Tidaklah ia memikul di baunya kecuali api neraka. Nampak? Kalau kita ni tak susah tahu mana, duk suka minta-minta, seolah-olah kita apa tadi? Ambil api, buh dekat bau kita, tanggung api neraka, tuan. Nauzubillah. Jadi cerita dia kalau susah betul tak apa. Ni dah susah sikit je. Ada tulang 4 kerat, kita pula kaki kita pula waktu lekeh-lekeh pun buat bendang juga gagah. Dia ni tanah ada, malas buat kebun, buat benda, sayur pun tak tanam, pokok apa pun tak ada. Tapi orang lain ni kan lekeh pada dia lagi, teruk lagi, kan, tapi usaha lebih pada dia. Beza, kan. Kalau main malas ni, penyakit malas ni kacau. Kalau dia suka minta-minta, seolah dia minta tu macam dipikul bara api.
Di mana? Di hari kiamat nanti. Tahu tak? Berapi api neraka, tuan. Okey, isi kandungan tajuk kita ni, haram hukumnya meminta-minta tanpa ada keperluan dan hanya untuk memperbanyakkan harta. Kalau dia susah betul, kita bantu. Dia minta, kita bagi bantuan kat dia. Sebab apa? Dia memang susah. Cuma susah ni bukan hari susah, kena usaha lah, kena betul diri kita, upgrade diri. Sebab orang pun sama, pagi makan pagi, petang makan petang, dan kena berusaha. Itu. Atau yang kedua ni, memang dia suka perbanyakkan harta. Dah kaya dah, tapi gunakan kesempatan lagi kaya. Dengan hasil minta-minta. Itu haram, tuan. Meminta-minta kepada orang tanpa ada keperluan akan mendatangkan hina di dunia dan azab di akhirat. Dunia pun tak suka, mai pula dah, ketuk pintu pula dah. Nampak? Jiran kita pun tak kata lah, tapi hati tu remeh jugalah. Hari-hari nak kena tolong. Dan kan kita pun, lelaki kita pun kerja juga, kita pun duk jaga rumah juga. Yang dia ni malas semua, tak nak ada kat belakang tu, tak buat apa pun. Nampak? Semua ni akan menyebabkan kacau. Jadi dekat dunia pun orang tak suka, akhirat ada azab pula bagi mereka yang suka minta-minta. Para ulama berbeza pendapat tentang batasan kaya yang tidak boleh meminta-minta. Macam mana tu, tuan? Barang siapa yang memiliki 50 dirham atau emas seharga itu, maka ia tidak boleh meminta-minta. Siapa ada 50 dirham ataupun emas seharga itu, dia tak boleh minta-minta. Para ulama berpendapat seperti ini berdalilkan dengan hadis Abdullah bin Mas'ud, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang meminta-minta kepada manusia sementara ia memiliki kecukupan, maka ia akan datang pada hari kiamat dengan bekas cakaran atau bekas garu di wajahnya, atau yang tinggi tulang tadi. Ada yang bertanya, apakah batasan kecukupan itu, wahai Rasulullah? Tara mana yang kata tak boleh minta ni? Ada duit banyak mana tu baru dia boleh minta? Beliau berkata 50 dirham atau emas yang seharga dengan itu. Sahih hadis Abu Daud, Tirmizi, An-Nasai, Ibnu Majah, Ahmad, Ad-Darimi, Baghawi dan Sahih Sunnah. Cerita dia berapa? 50 dirham. Berapa kita? Wallahu alam. 50 ringgit kita ke, 5 ringgit kita ke sebagainya. Dia cerita dia, orang yang minta dia apa? Keperluan dia tak dapat nak tanggung pada hari itu. Tengoklah, kalau kita ni timbang tara balik, kita ni tergolong nak pada golongan orang yang susah ni. Kalau boleh makan kek pagi, kek petang, makan petang tu susah lah juga. Tapi boleh makan lagi. Yang susah macam mana ni? Nak makan pun tak ada lah, beras pun tak ada, apa pun tak ada. Tu memang wajib kita bantu. Kalau kek pagi, makan pagi tu gagah lagi, kita boleh bantu jugalah. Sebab apa? Dia bercukupan untuk hari itu saja, esok tak tahu lagi. Tapi yang ni hari itu pun dia tak boleh makan lah. Itu lebih teruk lagi kan, kita kena bantu, tuan. Sebagai ulama berpendapat, barang siapa yang memiliki uqiyah seharga 40 dirham, maka ia tidak boleh meminta-minta. Mereka berdalil dengan riwayat seorang laki-laki Bani Asad. Ia bercerita, aku dan keluargaku singgah di Baqi' Gharqad, nama tempat. Keluargaku berkata kepadaku, pergilah kepada Rasulullah SAW dan mintalah sesuatu kepada beliau untuk kita makan. Hampir jumpa Nabi, minta benda yang kita boleh makan. Maka mereka pun menyebutkan beberapa keperluan mereka. Aku pun pergi jumpa Nabi SAW dan aku dapati seorang laki-laki sedang minta-minta pada beliau. Dia pergi batok-batok tu, ada laki lain minta dulu depan tu. Kemudian Rasulullah SAW berkata, aku tidak punya sesuatu untuk kuberikan kepadamu. Laki itu pun pergi sambil mengerutkan dan berkata, demi Allah, engkau hanya memberi orang yang engkau kehendaki. Rasulullah SAW berkata, dia marah kepadaku kerana aku tidak memiliki sesuatu untuk kuberikan kepadanya. Barang siapa dari kalian meminta-minta sementara ia memiliki uqiyah ataupun yang seharga dengannya, berarti ia telah melakukan ihlal. Jadi dia tak boleh kita bagi pada dia. Al-Asadi itu pun, yang ni laki pada Bani Asad, berkata, sungguh seekor unta milik kami lebih baik daripada satu uqiyah. Imam Malik berkata, satu uqiyah sama dengan 40 dirham. Kan? Seekor unta ni harga berapa kan? Kemudian lebih daripada 40 dirham. Lalu ia berkata, aku pun kembali dan tidak jadi meminta. Kemudian setelah itu Rasulullah SAW pun kepada kami sehingga berakhir Allah memberi kecukupan kepada kami. Jadi cerita dia, jangan minta-minta. Kalau kita tak ada duit sebanyak 40 dirham tadi, baru kita boleh minta-minta. Yang laki amal tadi ni, dia ada duit lebih pada tu. Sepertinya kan, timang tara lah kita ni. Banyak mana yang kata yang tak ada duit tu. Kalau kita makan hari-hari pun tak cukup, itu memang tak ada duit betul lah.
Ni memang makan hari tu tak ada, tapi cek balik duit kat bank, RM5,000 ada hari ni. RM10,000 ada, malas pergi ambil. Tak ada tu. Memang dah kita keluar duit bank apa semua keliling. Mah apa pun tak ada lah ni. Baru kita minta. Ni tengok ni dia lebih hebat daripada kita. Dia minta lagi daripada kita pula. Kacau. Jadi benda tu kita tengok balik sebab apa? Timbang tara kan. Wallahualam tu saya berhenti dekat ni tentang cerita dia macam mana orang yang suka minta-minta ni. Jadi cerita dia tak boleh kita suka-suka minta-minta. Susah sungguh baru minta. Kalau kita boleh berusaha, usaha dulu. Kalau dia memang tak ada apa sebenarnya, yang penting kita bantu dia kan. Wallahualam. Kalau dia ni dah kaya, nak kaya lagi dengan minta-minta, Allah bagi ancaman api neraka tadi. Dia tanggung balik apa api-api yang dia mau. Nak banyak, dia ambil banyak api. Nak sikit, ambil sikit. Itu sebab apa? Dia nak memperkayakan diri dia dengan minta-minta ni. Wallahualam. Ada tuan nak tanya apa tentang tajuk hari ni berkaitan dengan meminta-minta ni. Cerita dia kalau boleh hindarkan meminta-minta. Kita yang bagi pula. Macam mana kita nak ejak diri kita ni suka membagi. Kena kaya lah, kena ada duit banyak. Boleh bagi ke orang. Ni kita pun tak lepas. Kita jadi meminta ni. Jadi semangat azam kita nak jadi orang yang suka memberi. Bayar zakat, keluar infak, sedekah. Jadi kita nak cemerlang lah. Dunia kita pula betul-betul bagi kaya, bagi hebat. Akhirat kita pun selamat lah. Sebab kita nak kan, kita nak kaya dunia, kita bantu masyarakat kita. Orang Islam yang hebat, yang boleh bantu. Dan akhirat kita selamat kan. Kita nak kan. Dunia bahagia, akhirat lagi bahagia. Dan wallahualam. Kalau tuan nak tanya kan untuk tajuk ni meminta-minta ni, insya-Allah minggu depan tu kita akan sambung dan tajuk berikutnya berkaitan dengan ni tajuk baru kan. Bab umrah dan haji. Tajuk minggu depan ni bukan bab tajuk sedekah dan apa tu zakat dah. Tajuk dia umrah dan haji, larangan keras menunda kewajipan haji apabila mampu. Dia ada duit ni. Nantilah tunggu sah. Cuma cerita dia kalau zaman lah ni nak pergi haji tak boleh pula. COVID-19 ni satu dunia ni tak boleh pergi haji lagi tahun 2019. 2018 2020 ni. Mungkin tahun depan pun Allah alam lah. Cerita dia. Jadi cerita dia ni dia mampu nak pergi haji tapi tangguh. Macam mana pula orang yang suka menunda bila dia mampu. Kalau dia tak mampu cerita lain. Ni mampu. Cuma macam kita lah ni dia mampu daftar dah haji nama tak naik. Tu cerita lain pula. Allah alam. Ni nama naik ni hampa pergi dulu lah. Tunggu Ustaz, aku nantilah pula. Dia buat postpone pula, dia buat tunda. Tu tajuk minggu depan kan. Ada tu nak tanya anda tu tajuk ni dah lama nak jumpa ni. Lebih 10 nama lah ni kan. Ni raya hari Hindu ni, apa boleh jumpa balik kan. Ada tu nak tanya apa anda? Dan insya-Allah kita ajarlah adik-adik kita, kawan kita, sahabat anda kita mai solat berjemaah ramai kan. Kalau ni kita boleh, kita ni bukan ada PKP kan. Dulu ni PKP, bila lah nama kita nak naik ni 5 orang kan semayang, 3 orang je 15 orang je. Itu semangat nak main masjid. Sebab apa? Nama tak naik. Lah ni boleh main kan? Tak main-main pun. Lemah HGK pula. Awak nama aku, kampung aku tak naik nama masjid ni. Nak main masjid tak sangka ni. Tu dulu ni PKP awal tu ni. Lah PKP dah tak ada boleh ni. Sama lah. Kita dua sah tu yang ada pun. Tak tambah pun. Kurang lagi dah kan. Itu kita tengok balik. Jadi cerita dia ajak orang kita kan, beritahu kan. Cuma nak buka pintu hati tu hak kerja Allah, hidayah. Cuma kerja yang buat kita ajak. Mana tahu kan, dengan ajak kita tu dekatlah seorang dua tiga orang kan. Itu tambahlah ahli karya jemaah kita kan insya-Allah. Saya duduk dulu hari ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.